Tampin. YB Chan sentiasa tampan, soalan tampin nombor 8. So, saya bukan Pontian, tidak boleh jawab. Okey. So, Tuan Yang Dipertua, Kementerian Perdagangan dan Komoditi terus komited untuk memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai pemain utama membekalkan minyak sawit ke Asia Tenggara sambil meningkatkan penguasaan pasaran minyak sawit di Pakistan. Usaha ini dirangka secara komprehensif untuk memanfaatkan peluang yang muncul bagi memenuhi keperluan keperluan unik di rantau utama ini. Asia Tenggara merupakan destinasi ekspor penting bagi minyak sawit Malaysia. Pada tahun 2024, ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit Malaysia ke negara-negara di Asia Tenggara iaitu negara Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan Turkmenistan adalah berjumlah 54,665 tan dengan nilai sebanyak 288,23 juta ringgit Malaysia. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, KPK selaku kementerian yang bertanggungjawab mempromosikan minyak sawit Malaysia telah melaksanakan berbagai inisiatif di rantau tersebut. Usaha ini termasuklah lawatan dan jaringan perdagangan, penyertaan dalam pameran di negara-negara tersebut dan penglibatan strategik dengan pihak berkepentingan di Asia Tenggara seperti lawatan perdagangan di Almaty, Kazakhstan dan Tashkent, Uzbekistan pada tahun 2023 yang merangkumi sesi libat urus bersama pemain-pemain industri Malaysia dan tempatan serta penglibatan dalam pameran Food Expo Kazakhstan 2023 dan Uzfood 2025. Peluang ini digunakan sebaik mungkin untuk memperkenalkan produk-produk sawit di samping mengetengahkan kelebihan dan khasiat minyak sawit. Usaha-usaha ini mendapat sambutan positif daripada pengekspor minyak sawit Malaysia yang terus menyokong dan mengambil bahagian dalam program-program tersebut untuk memacu pertumbuhan minyak sawit Malaysia di rantau ini. Dan bagi pasaran minyak sawit di negara Pakistan pula, negara tersebut masih kekal sebagai antara negara 10 pengimport terbesar minyak sawit Malaysia. Pada tahun 2024, Pakistan mengimport 860,260 tan minyak sawit dan produk berasaskan sawit Malaysia mencerminkan hubungan perdagangan yang baik antara kedua-dua negara. Kementerian ini memberi fokus kepada permintaan minyak makan, edible oils dan lokasi strategik negara tersebut sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara. Ini adalah penting kerana selain daripada persaingan dalam memastikan bekalan minyak sawit secara berterusan ke negara ini, Pakistan juga merupakan pasaran yang sangat sensitif terhadap harga. Semasa lawatan YB Menteri KPK iaitu Didi Wangsa ke Karachi, Pakistan pada 9 sehingga 11 Januari 2025 baru-baru ini, Kementerian telah mengatakan perbincangan dengan pengurusi Lembaga Pelabuhan Kasim, Port Kasim Authority yang berperanan sebagai hub kritikal bagi mengimport minyak makan di Pakistan dan menempatkan zon perindustrian terbesar di negara tersebut. Perbincangan ini menekankan kelebihan menggunakan infrastruktur pelabuhan Pakistan untuk memudahkan pengedaran minyak sawit dengan lebih pantas dan cekap ke Asia Tenggara secara langsung mengurangkan masa transit, kos dan meningkatkan potensi ekspor minyak sawit Malaysia ke pasaran di rantau tersebut. Bahagian ekspor Malaysia ke pasaran Pakistan dijangka kekal antara 18 ke 25% daripada keseluruhan import minyak sawit di negara tersebut bergantung kepada dinamik harga dan keadaan semasa pasaran. Strategi baru yang boleh dipelopori di pasaran ini adalah dengan meningkatkan kerjasama di peringkat hiliran melalui usaha sama syarikat Malaysia dengan Pakistan seperti Mapak Kasim Bulkers yang ditubuhkan antara Westbury Group dan konsortium syarikat Felda, IOI Edible Oils dan KLK. Sekian, terima kasih. Tampin. Lebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada kementerian dan agensi berkaitan yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri serta turut dibantu oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk memastikan Malaysia kembali dominan dalam pengedaran minyak sawit di Pakistan dan Asia Tengah. Cumanya, kebimbangan saya adalah mengenai trend tanam semula sawit dan kadar pengeluaran minyak sawit negara yang semakin menurun sejak 10 tahun yang lalu. Jika berterusan sudah tentunya akan menimbulkan masalah. Pembeli ada tetapi barangnya tiada. Justru itu, apakah langkah-langkah proaktif kementerian untuk mengatasi permasalahan ini yang sememangnya boleh menjejaskan permintaan minyak sawit negara di kalangan negara pengimport pada masa akan datang? Dan kalau boleh saya sekali lagi merayu agar skim tanaman semula sawit dikembalikan semula dalam bentuk geran penuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya memang tahulah Tambin ni dia minta untuk mengembalikan
ini TSPKS kepada grant penuh. So yang depan tu semua itu mukadimah saja, okey. Yang untuk grant ni memang kita pernah mengetengahkan cadangan ni kepada MOF, cuma sampai masa sekarang belum lagi berjaya, okey. Dan kita akan terus berhubung dan engage dengan MOF untuk isu ini. Dan untuk isu replanting ni sepatutnya kalau kita lihat kepada data EU untuk FFP untuk tahun lalu sebenarnya kita adalah meningkat sebanyak 5,8%. Dengan mature land yang ladang yang memang masak untuk yang matang untuk pokok sawit ni mencecah 90% ke atas. So maksud dia walaupun kita prihatin dengan kadar replanting yang agak kurang berbanding dengan sasaran yaitu 3%, tapi melalui good agriculture practice dan sebagainya, kita tetap meningkatkan yield kita untuk tahun lalu 5,8% berbanding dengan tahun 2023. So ini antara langkah-langkah proaktif yang kita tengah melakukan. Terima kasih. Padan Terap. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, tadi disebut Pakistan, saya nak sebut tentang Jepun. Jepun merupakan antara 20 negara pengimport minyak sawit dunia yang mana mereka menggunakan minyak sawit untuk industri makanan dan juga penjanaan kuasa tenaga elektrik. Soalan saya, apakah usaha kementerian untuk meneroka pasaran Asia terutamanya di Jepun dalam inovasi penggunaan sawit bagi penghasilan tenaga? Terima kasih. Okey, sebelum menjawab soalan yang spesifik untuk Jepun, saya ingin memaklumkan kepada Dewan ni antara top 6, 6 pasaran yang import untuk minyak sawit Malaysia yang terbesar adalah India, China, EU, Kenya, Turki dan Filipina. Yang ke-6 negara ini telah melebihi 50,7% daripada jumlah ekspor kita itu. Dan Jepun tidak bukan sebahagian daripada yang top 6 inilah. Cuma untuk Jepun ni, untuk tahun ni KPK kita akan menyertai dalam World Expo yang akan berlangsung dekat Osaka, Jepun. So ini memang sesuatu pasaran yang harus kita menerokai terutamanya untuk biogesim. Penggunaan biogesim untuk penjanaan elektrik yang bersih atau renewable dekat Jepun itu. So cuma kita tidak menggalakkan sangat kalau cuma kita ekspor yang raw material kepada Jepun. Kita harus menghasilkan bahan mentah kepada bahan yang lebih nilai yang bertambah sebelum kita ekspor ke Jepun, yaitu mengubahkan biomass tu kepada yang pelletize. Pelletizekan yang biomass tu supaya kita boleh ekspor. Terima kasih.